Ketika hidup kita kembali kepada Kristus, di situ kita menemukan arah. Di situ kita mulai menikmati Dia, bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur untuk kesempatan hari ini bisa beribadah bersama saudara-saudara. 我感谢主，今天早上仍然可以与大家一起在这里敬拜主。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, apakah Tuhan menciptakanku untuk bahagia? 今天早上我们所要思想的一个主题就是：神创造我是为了让我幸福吗？ Saya mengajak kita membaca satu ayat sebagai dasar dari khotbah pada pagi ini. 让我们一起来读今天早上的经文， Roma 11 ayat 36. 在罗马书11章36节。 Kita baca sama-sama. Satu kali dalam bahasa Indonesia, satu kali dalam bahasa Mandarin ya. 我们先用印尼文念一遍，过后用中文重复的来念。 Kalau di layar nggak ada Mandarinnya, mungkin buka Alkitab. 在我们的视频上面，荧幕上没有中文，我们可以开我们的中文 Oke, 圣经。 kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 中文的一起来念，罗马书11章36节。因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹们， sejak manusia ada, 自从人类存在以来， ada satu pertanyaan yang tidak pernah hilang. 有一个问题始终没有消逝： Apa tujuan hidup manusia? 人生的目标是什么？ Dalam tradisi Tionghoa, 在中华传统中， Guru Kongzi mencoba menjawab pertanyaan ini. 孔子很清楚地回答这个问题。 Dia menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah menjadi manusia yang baik dan hidup dalam harmoni dengan sesama. 他说，人生的目标是成为一个善良的人，并与他人和谐相处。 Dan untuk mencapai tujuan itu, Kongzi mengajarkan 3 konsep utama. 为了实现这个目标，孔子提出了3个核心概念。 Yang pertama adalah ren, 第一个是人， artinya hati yang baik mengasihi sesama. 意思是说善良之心，关爱他人。 Yang kedua li, 第二个是礼， hidup yang baik, tertib, tahu batas-batas, tahu hormat. 意思是良好的生活规范，有秩序，知分寸， Yang 懂 ketiga 尊重。 adalah he, 第3点是和， hidup yang selaras, hidup yang harmonis. 意思是和谐相处的生活。 Hati yang baik itu diwujudkan dalam hidup yang benar dan menghasilkan kehidupan yang harmonis. 一颗善良的心，能够体现在真实的生活中，带来和谐的人生。 Saudara, inilah jalan yang dianggap ideal. 这就是被认为一条理想的人生之道。 Dan sampai hari ini mungkin tanpa kita sadari kita juga sedang mengejar tujuan yang sama. 直到今天，在不知不觉当中，我们也许正在追求同样的目标。 Tapi pertanyaannya saudara, apakah hidup yang baik, hidup yang harmonis itu benar-benar dapat membawa manusia kepada tujuan Allah? 但是问题是，这样的良善与和谐的生活，真的能把人带到向上帝的旨意吗？ Alkitab memberikan jawaban yang sangat jujur. 圣经给出了一个非常坦诚的答案： Manusia bisa hidup tampak baik,
人可以生活看起来好像很好， tapi tetap tidak mengenal Allah. 可是他们却不认识上帝。 Manusia bisa hidup tertib, tapi tetap tidak hidup bagi Allah. 人可以生活有秩序，可是却不是为上帝而活。 Manusia bisa hidup harmonis, tapi tetap jauh dari Allah. 人可以过着和谐的生活，却依然远离上帝。 Mari kita melihat beberapa contoh yang konkret. 让我们来看几个具体的例子。 Saudara, di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27 itu mengisahkan tentang seorang pemuda kaya yang berjumpa Yesus. 在马可福音10章17到23节那里，讲述了一位富有的青年人的事件。 Alkitab menggambarkan dia sebagai seorang yang hidupnya baik, hidupnya benar dan berhasil. 圣经告诉我们，他是一个生活良好、行为正直，并且事业成功的一个富有青年人。 Tapi ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku," 可是当主耶稣对他说：“来跟从我”， dia pergi dengan sedih. 他却忧忧愁愁的走了。 Dan Alkitab mencatat alasannya. 圣经也记载他的理由， Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 他却忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。 Kemudian Yesus memberikan satu peringatan yang sangat serius. 接下来，耶稣发出一个非常严肃的警告： Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 财主要进神的国是何等的难啊！ Atau dengan kata lain, alangkah sukarnya orang yang hatinya dikuasai harta masuk ke dalam kerajaan Allah. 或者换句话说，一个被财富辖制的人是很难进到神的国。 Saudara, dia seorang yang tampak baik, benar, dan berhasil. 他是看起来是一个很良善、正直，并且有事业成功的一个人。 Tapi kalau hatinya dikuasai harta, Yesus berkata, alangkah sukarnya dia masuk ke dalam kerajaan Allah. 但是当他的心被财富所辖制，主耶稣说要进神的国是何等的难啊！ Contoh kedua adalah orang-orang Farisi. 第二种人是法利赛人， Saudara, hidup mereka sangat tertib. 法利赛人他们的生活是非常的严谨， Hidup mereka sangat religius. 他们是非常过着一个宗教虔诚的生活的一 Mereka 个 tampak 人。 begitu saleh. 在外表看起来他们是何等的金钱的法利赛人， Tapi suatu saat Yesus menegur mereka, kamu seperti kubur yang dilabur putih. 可是当主耶稣责备他们的时候，你们好像粉饰的坟墓， Kamu menutup pintu surga. 你们把天上的门关上了。 Saudara, dengan kata lain, 换句话说， orang yang nampak tertib, religius, dan saleh ini 一个看来他们生活非常严谨，宗教非常虔诚，外表看起来是非常金钱的人， mereka bukan saja tidak masuk ke dalam kerajaan surga, 他们不是不但没有进到天国， tapi mereka juga menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 可是他们也却不容别人进到天国里面。 Contoh yang ketiga, 第三点 manusia di Menara Babel. 就是在巴别塔的这些人， Oh saudaraku, mereka bersatu harmonis. 他们在那里彼此合意，很和谐的生活在一起。 Mereka berhasil membangun sesuatu yang begitu besar. 他们已经成功要建造一个很大的建筑物， Tapi tujuan mereka adalah apa? 但是他们的目标是什么呢？ Mencari nama bagi diri sendiri. 他们要为他们自己立名。 Lalu berfirmanlah Tuhan, 然后神再次对他们说 baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka.：“ 来吧，我们下去，在哪里变乱他们的口音。” Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. 神把他们再次
从哪里分散在全球上。 Apa yang mereka bangun itu runtuh, mereka tercerai-berai di bawah penghakiman Allah. 他们所建造的倒塌了，他们也在神的审判之下被分散。 Oh saudaraku, contoh-contoh tersebut menunjukkan kepada kita bahwa manusia bisa terlihat benar tetapi tetap kehilangan tujuan hidup sejati. 那么从以上的例子来告诉我们，人们可以看起来好像是过着正直的，可是他们却失去了人生真正的目标。 Dan inilah masalah terbesar manusia. 这就是人们的错误， Bukan hidup yang tidak baik, 并不是不好的生活， tapi hidup yang tidak berpusat pada Allah. 可是他们的生活不以神为中心。 Manusia bisa mengejar banyak hal, 人类可以在那里追求好多的事， tapi melewatkan satu hal yang paling utama. 但是却错过了最重要的一点。 Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹们， kalau semua yang kita kejar, baik kebaikan, kebenaran maupun keberhasilan itu, 如果我们所追求的一切，不论是良善、公义，甚至成功， ternyata tidak bisa atau belum tentu membawa kita kepada Allah, 原来不一定能够把我们带到归向神。 maka kita harus kembali pada pertanyaan yang paling mendasar, 那么我们应该回到最基本的问题： apa tujuan hidup manusia sebenarnya? 人生真正的目标是什么？ Firman Tuhan pagi ini menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan hidup manusia bukan diri kita, tetapi kemuliaan Allah. 今天早上神的话很清楚地指出，人生真正的目标不是我们自己，而是神的荣耀。 Dan kemuliaan itu saudara hanya mungkin melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. 而这荣耀唯有要通过一位独一的威格主耶稣基督才能实现。 Saya mengajak kita melihat poin yang pertama, 接下来我们来看第一点， bahwa tujuan hidup manusia yang dirancang oleh Allah adalah memuliakan Allah melalui Kristus Yesus. 就是神起初所设定的人生的目标，就是要归荣耀给主耶稣基督。 Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. 罗马书11章36节告诉我们，因为万有都是本于他， 哦 信 saudaraku 靠他，归于他。 Ini bukan sekedar kalimat indah. 这个不是单单一句很美好的句子罢了， Ini adalah pusat dari seluruh Alkitab. 但是这一句话是整本圣经的中心。 Dari Dia berarti hidup kita berasal dari Allah. 本于他表示我们的生命是来自神， Oleh Dia berarti hidup kita ini ditopang oleh Allah. 依靠他表示我们的生命由神所托住， Kepada Dia berarti hidup kita harus kembali kepada Allah. 归于他表示我们的生命必须回到神那里。 Hidup kita bukan milik kita. 我们的生命不是属于我们自己， Kita diciptakan bukan untuk diri kita. 我们被创造不是为了自己， Bukan untuk kebahagiaan kita. 不是为了我们的幸福， Bukan untuk keberhasilan kita. 也不是为了我们的成功。 Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. 我们被造乃是为要荣耀我们的神， Tapi disinilah masalah manusia. 但是问题就是在人类这里， Mengambil hidup yang seharusnya dipersembahkan, didedikasikan kepada Allah. 我们再次把本应该属于神的生命，应该是归荣耀给神的生命， Lalu mengarahkan kepada diri sendiri. 但是我们却把它转而朝向我们自己。 Kita hidup untuk diri sendiri. 我们是为自己而活， Inilah akar dosa manusia. 这就是人类罪的根源。 Bukan sekedar berbuat salah, 不仅仅是做错事， tapi hidup dengan tujuan yang salah. 但是是活在
错误的目标之中。 Itu sebabnya pemuda yang kaya itu meski baik tidak sampai mengikuti Tuhan. 因此，那个富有的青年人虽然很好，却没有归向神。 Orang Farisi meski tampak saleh tidak pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. 法利赛人虽然看来很真挚、很虔诚，却没有进入到神的国里。 Manusia di Babel meski tampak berhasil, mereka justru dihukum Allah. 巴别塔的人虽然看起来很成功，但是反而受到神的审判。 Lalu bagaimana manusia yang sudah menyimpang ini bisa kembali kepada Allah? 那么，对这样已经偏离方向的人，如何才能够再一次回到神哪里呢？ Tidak mungkin dengan usaha manusia. 不可能是靠我们人的力量， Tidak mungkin dengan hidup yang lebih baik. 也不可能靠我们活得更好。 Karena masalah utamanya bukanlah pada perilaku, tetapi pada arah hidup. 因为问题不只是在我们的行为上，而是生命的方 Oh 向。 saudaraku, hanya ada satu pribadi yang bisa mengubah arah hidup kita. 弟兄姐妹们，唯有一位能够改变人生命的方向， Hanya Yesus Kristus. 就是唯有耶稣基督。 Kenapa? 为什么呢？ Karena hanya Dia satu-satunya manusia yang hidup sempurna untuk Allah. 因为主耶稣是唯一一位为神而活的完全的人。 Seluruh kehidupan Yesus itu benar-benar dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. 主耶稣的一生完全是本以神、依靠神、归于神，或者说从神而来、由神而活、归向神的人。 Oh saudaraku, di kayu salib itu 在十字架上， Yesus menanggung kegagalan kita. 主耶稣担当了我们的失败， Supaya kita yang hidup untuk diri sendiri ini 使我们这些原本为自己而活的人， bisa dikembalikan hidupnya kepada Allah. 能够被带回归向神。 Tanpa Yesus, hidup tetap berjalan tapi tidak pernah sampai kepada Allah. 若没有基督，虽然我们的生命在继续延续，可是却永远无法到达神那里。 Kita bisa hidup baik, benar, dan berhasil. 我们能够活得很好，可以有成就感、有成功。 Tetapi tanpa Tuhan Yesus, hidup kita tetap berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah kembali kepada Allah. 但是若没有基督，我们的生命仍然以自我为中心，以致我们永远无法归向上帝。 Saudara, sampai di sini kita belajar bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. 因此，到现在为止，我们看到我们人生的目标，只是要为荣耀神而已。 Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang layak dan mampu menunjukkan kepada kita bagaimana cara memuliakan Allah. 而只有耶稣基督唯一的一位，他也是配的，并且能够向我们指出如何荣耀神。 Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak pernah layak dan tidak pernah mampu untuk memuliakan Allah. 若没有基督，我们永远既不配，也无法荣耀神。 Lalu apa yang harus kita lakukan? 那么我们该做什么呢？ Untuk ketidaklayakan kita, kita hanya bisa menerima belas kasihan dan anugerah Allah itu. 因着我们的不配，我们只能够领受神的怜悯与恩惠。 Anugerah yang Allah berikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. 这恩典是神借着主耶稣基督所赐给我们的。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 神爱世人， sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, 甚至将他的独生子赐给他们， supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, 叫一切信他的不至灭亡， melainkan beroleh hidup yang kekal. 反得永生。 Saudara, tetapi memuliakan Allah itu bukan bicara hanya tentang diri yang dilayakkan Allah. 当我们讲到要荣耀神，并不是仅仅只讲到我们配的来荣耀他，
Memuliakan Allah juga bicara tentang bagaimana kita hidup layak dipersembahkan kepada Allah. 我们要荣耀神，也提到我们怎样能够在神面前活着，配得把自己的身体献上给他。 Saudara, Tuhan Allah tidak hanya menetapkan tujuan bagi kita, tapi Dia juga mau membentuk kita semakin menyerupai Kristus. 我们的神，他不是单单来再次救赎了我们，可是他不断的在那里塑造我们、更新我们，使我们越来越消化，越像我们的主耶稣基督。 Maka kita masuk ke poin yang kedua, bahwa tujuan keselamatan orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. 那么进入第二大题，就是信徒得救的目的，为要效法基督。 Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 罗马书8章29节，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的榜样。 Saudara, inilah tujuan keselamatan itu sendiri. 这就是救恩自己的目标。 Bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan pertama-tama supaya hidup kita ini nyaman. 神拯救我们，并不是第一点就是要让我们的生活过得很舒适， Tapi supaya hidup kita diubah serupa Kristus. 但是最重要，让我们的生命由神自己来塑造、来改变、更新，让我们越来越像我们的主耶稣基督。 Artinya keselamatan itu bukan hanya tentang diampuni, tetapi juga tentang diubahkan. 那么表示说，我们所得到的救恩，并不是只有单单我们得到神的饶恕，可是我们也要再次被神所更新、所塑造。 Bukan hanya tentang status yang berubah dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah. 不是单单从我们的身份的改变，我们本来是以神为地的，现在成为神的儿女的身份， Tapi tentang hidup yang diubah sebagai anak-anak Allah. 但是是依照神所改变的，成为神的儿女。 Tuhan bukan hanya membawa kita keluar dari dosa, tapi membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. 神不仅把我们从最终拯救出来，他在塑造我们，教我们效法他的独生子。 Ketika sinode berusaha merumuskan apa yang menjadi teologi GKKA. 当我们的经委员呀，我们的 Sinode 区会，当我们的区会决定了一个方针，对间道堂的一个方针， Maka digalilah dari buku-buku sejarah kita, 那么从我们教会的历史，他们发觉到， digalilah dari tata gereja yang dari pertama sampai yang terakhir, 那么就在那里挖取佛的从开始这个区会里面一切的条规，一直到现在。 apa yang menjadi penekanan teologi untuk GKKA. 那么在这个区会所指定的宗教的对这个间道堂的旨意是什么？ Maka ditemukanlah ada 4 hal yang penting. 他们所定下的宗旨为间道堂有4样，有4件。 Yang keempat adalah Alkitab adalah firman Allah. 第4点是圣经是神的话。 Yang ketiga, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. 第3点，主耶稣基督是唯一一条得救、救赎我们的救世主。 Yang kedua adalah amanat agung, memberitakan Injil. 第2点是神的重要的使命，叫我们出去传扬福音。 Saudara bisa tebak apa yang pertama? 现在我们已经可以猜想，第1点是什么？三位一体。 Yang pertama itu adalah lahir baru. 第1点，重生得救。 Ketika diteliti dari buku sejarah dan pengakuan iman yang ada di tata gereja dari zaman ke zaman, 当他们开始在那里发觉到，从历史的过程当中，从开始一直到现在，从世代一直到世代今天， maka ditemukan bagaimana penekanan pada kuasa Roh Kudus itu begitu kuat.
在哪里他们很肯定的指定圣灵的能力是何等的坚强，何等的大。 Bagaimana hidup kudus, lahir baru, hidup pertobatan itu menjadi begitu kuat ditekankan di sana. 一个人要过着圣洁的生活，要悔改，要重生得救，在这一点上，他们已经下定了这么强大的定论， Maka itu kami tempatkan di nomor 1. 以至于把这个最重要的一点，就是放在最第一点。 Yang kita sebut dengan dasar teologi Injili yang reform. 这就是告诉我们更新福音的根基， Penekanannya ada pada hidup pertobatan. 就是最重要的要重生，要悔改。 Tahu Alkitab itu penting. 我们知道圣经是重要的， Tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan itu sangat penting. 我们知道主耶稣基督是唯一得救的道路，这是很重要的。 Menjadi pemberita-pemberita Injil itu penting. 成为去传道的人也是很重要的。 Tapi jauh lebih penting bagaimana kita hidup dalam hidup lahir baru. 但是最重要的，让我们每一天的生活活在一个重生得救的人的生命里面。 Itulah yang memberi kuasa dalam pelayanan dan kesaksian kita. 因为这一切将要成为在我们的侍奉当中的力量，我们侍奉当中的见证。 Saudara, ada kesalahpahaman yang sering terjadi. 那么在这里，我们看到有好多对这一件事情的误解。 Kita pikir ikut Tuhan itu supaya diberkati. 我们以为，当我们跟随主的时候，我们蒙上帝祝福。 Kita pikir ikut Tuhan itu supaya masalah selesai. 我们以为我们跟随主以后，一切的问题解决了。 Kita pikir ikut Tuhan supaya hidup menjadi lebih baik. 我们以为我们跟随神，我们活得可以更好。 Tapi Alkitab berkata, ikut Kristus berarti menjadi serupa dengan Kristus. 但是圣经告诉我们，当我们跟随主耶稣，表示我们要越效法主耶稣基督， Lalu- 越像主耶稣基督。 Lalu seperti apa hidup Tuhan Yesus itu? 那么我们来看，那么主耶稣基督的生命，他的生活是怎样的呢？ Taat kepada Bapa, 他顺服天父， merendahkan diri, 在神面前谦卑自己， tabah menderita, 他忍耐苦难， dan akhirnya disalibkan. 以至于到最后却被钉在十字架上。 Banyak orang berpikir hidup yang diberkati adalah hidup tanpa penderitaan. 有许多人认为，被祝福的人生就是没有苦难的人生。 Tapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. 但是圣经却向我们展示了不同的途径。 Yusuf dipakai Tuhan tapi dijual oleh saudara-saudaranya. 约瑟被神使用，但是却被兄弟出卖。 Bagaimana dengan Daud? 我们看大卫怎么样呢？ Dia diurapi menjadi raja, 他被高莫为王， tapi harus hidup dikejar-kejar. 可是他活在长期被追赶当中。 Saya suka dengan satu ungkapan tentang Daud. 我对这个大卫的一句话，我深受感动。 Daud diperkenan Tuhan, 大 tapi 卫 hidupnya 是神 menderita. 所悦纳的， Dia diperkenan Tuhan, tapi hidupnya menderita. 大卫是神所悦纳的，但是他却活在苦难当中。 Saul tidak diperkenan Tuhan, 扫罗不是蒙悦纳的， meskipun dia menjadi raja sampai akhir hidupnya. 虽然说他起先是当了以色列的王，一直到最后， Yang nampak sukses di mata manusia belum tentu diperkenan Tuhan. 在人前看起来是蒙我们所喜悦的，但是不一定在神面前是蒙悦纳的。 Yang nampak gagal di mata manusia belum tentu tidak diperkenan Tuhan. 在人前看起来他是失败的，可是在神面前不一定是失败的。 Bahkan Tuhan Yesus anak Allah itu justru disalibkan, saudara.
甚至我们看主耶稣基督神的独生子却被钉在十字架上。 Dunia berkata hindari penderitaan. 世界告诉我们避开苦难吧， Tapi Allah memakai penderitaan untuk membentuk hidup kita. 但是神却借着苦难在那里塑造我们的生命。 Jadi kalau hidup kita tidak mudah, jangan langsung berpikir Tuhan meninggalkan saya. 因此，正当我们活在不容易的环境里面，我们不要马上想我们的神已经离开了我们。 Bisa jadi Tuhan sedang bekerja lebih dalam dari yang kita pahami. 也许神正在工作，比我们所理解的更深。 Bukan sekedar memperbaiki keadaan kita. 它不仅仅是在改善我们自己的环境罢 Dia 了， membentuk hati kita supaya semakin serupa Kristus. 但是它在那里要塑造我们的心，让我们的心越来越效法主耶稣基督。 Saudara, ketika Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. 正当使徒保罗说：“我已经与基督同定十字架。” Dia mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. 他在那里提醒我们，我们的生命不再属于我们自己，而是属于基督。 Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat kita, Dia juga adalah pola hidup kita. 主耶稣基督不仅是我们的救主，他也是我们生活的榜样。 Dia bukan hanya mati untuk kita, Dia juga menunjukkan bagaimana kita harus menjalani hidup kita. 他不是就单单为我们死在十字架上，可是他却指出我们应该要怎样来过我们的人生， Hidup yang taat, hidup yang rela, hidup yang diserahkan kepada Allah. 就是一个顺服的人生，一个愿意再一次顺从并且顺服在神的带领之下的人生。 Saudara, jangan kita ukur kasih Tuhan dari kenyamanan hidup kita. 弟兄姐妹们，我们不要因着我们在过舒适的生活来衡量神， Tapi lihat bagaimana Tuhan membentuk hidup kita. 但是我们必须要来看神怎样在哪里塑造我们， Semakin serupa Kristus. 让我们越来越像主耶稣基督。 Itulah tujuan keselamatan kita. 这就是救恩最重要的目 Bukan 标， hidup yang nyaman, 不 hidup 是一 yang 个很 diubah, 舒适的生活， hidup yang diubah serupa 但是 Kristus. 是一个被更新的人生，越来越效法主耶稣基督的人生。 Sekarang saya ajak kita masuk ke poin yang ketiga. 接下来我们要来看第三大点， Bahwa di dalam perjalanan iman kita, 在我们的属灵的生命的过程当中， ada berkat yang Tuhan sediakan. 神在那里已经为我们预备了祝福。 Berkat dari tujuan memuliakan Allah itu adalah sukacita di dalam Kristus. 我们在这个救恩里面的祝福，就是在主里享受他给我们的喜乐。 Kita sering berkata, Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. 我们很多时候说，主是我们喜乐的源头。 Saudara, kita setuju dengan pernyataan itu. 弟兄姐妹们，我们认同这样的说法。 Tapi pertanyaannya bukan apakah kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan, tapi mengapa kita masih tidak bahagia? 最重要的，为什么我们知道了我们的神他是喜乐的源头，可是我们为什么过得还不能够很喜乐、很幸福呢？ Mazmur 73 membawa kita pada satu kejujuran yang mungkin tidak nyaman. 诗篇73篇引导我们，叫我们关注也许一个真实的历史，也许叫我们感到不适。 Saudara, Asaf adalah seorang yang mengenal Tuhan. 亚萨是一个认识神的人， Tapi suatu ketika dia berkata, saya ini hampir jatuh, saya hampir tergelincir. 但是有一次他却说：“我几乎跌倒，我的脚险些滑跌。” Kenapa? 为什么呢？ Karena dia melihat hidup orang fasik itu enak dan dia mulai membandingkan hidupnya. 因为亚萨看见恶人的生活安逸，于是他便开始比较起自己的生活。 Asaf tahu Tuhan, 亚萨他认识上帝， tapi hatinya belum menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. 可是他的心在神里面还没有找到真正的幸福和喜乐。 Dia masih melihat di luar Tuhan.
他的心仍然向外看， Dia masih membandingkan Tuhan dengan yang lain. 他还是将神与其他的事物在那里做比较。 Sampai pada akhirnya Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. 直到亚萨最后说：“除你以外，在天上我有谁呢？ Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 除你以外，在地上我也没有所爱慕的。” Saudara, ini adalah satu titik balik. 这是一个亚萨内心的转折点。 Ketika seseorang berhenti membandingkan Tuhan dengan yang lain. 当一个人不再将神与其他的事物做比较的时候， Ketika seseorang berkata, Tuhan, kalaupun engkau saja yang tersisa, itu sudah cukup. 当一个人说：“主啊，如果只剩下你，那就已经足够了。” Sekarang kita melihat Mazmur 16. 现在我们来看诗篇16篇， Di ayat ke-11 dituliskan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. 在那里告诉我们，在你有满足的喜乐。 Saudara, bukankah sukacita berlimpah itu bicara tentang bahagia yang berasal dari Tuhan? 讲到满足的喜乐，这不是告诉我们这一切是来自神的祝福吗？ Perhatikanlah baik-baik bahwa bahagia yang dari Tuhan itu ada. 我们来注意，来自神的幸福是存在的， Bukan baru akan ada. 不是刚刚才有的。 Bahagia yang dari Tuhan itu ada sekarang, bukan nanti. 来自神的幸福，先是已经存在的，不是等下才有。 Bahagia yang dari Tuhan itu ada di hadapan Allah, bukan di luar Tuhan atau di hadapan Allah lain. 来自神的幸福是在神的面前，不是在上帝之外，更不是在其他的神明面前。 Saudara, kedua Mazmur ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bukan soal keadaan, tapi tentang posisi hati kita. 从诗篇73篇跟诗篇16篇那里表明，幸福不在于环境， Selama 而在 kita- 于内心的态度。 Selama kita berkata Tuhan saja belum cukup, masih perlu ditambahkan sesuatu yang lain, maka kita tidak akan pernah menikmati Tuhan. 只要我们还在说单单有神还不够，还需要加上其他的东西，那么我们将永远没有办法享受到神。 Saudara, Mazmur 16 khususnya juga dikenal sebagai Mazmur Mesianik tentang Tuhan Yesus. 诗篇16篇也被称为关于基督的预言诗篇。 Daud di Mazmur ini bicara tentang orang-orang kudus dan orang-orang mulia. 在诗篇16篇中，大卫谈到了圣徒和尊贵的人。 Tapi kita tahu hanya Tuhan Yesus yang hidup sempurna di hadapan Allah. 但是我们知道，只有主耶稣基督在神面前是活出了一个完美的生命。 Dalam Mazmur 16, Daud mengimani dia tidak goyah karena Tuhan ada di sebelah kanannya. 在诗篇16篇，大卫他凭着信心宣告，他必不致动摇，因为主在他右边。 Tapi kita tahu hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah goyah. 可是我们知道，只有基督是从来不动摇的。 Dalam Mazmur ini Daud bicara tentang hidup di hadapan Tuhan. 在这一篇诗篇中，大卫谈到了活在上帝的面前。 Tapi kita tahu hanya Tuhan Yesus yang sepenuhnya menikmati persekutuan dengan Allah. 可是我们却知道，只有基督才完全享受了与神的相交。 Di kayu salib Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 在十字架上，主耶稣在那里大声呼喊：“我的神，我的神，为什么离去我？” Saat itu saudara, 在那一刻， dalam kemanusiaannya, 在他的人性中， Yesus kehilangan kebahagiaan itu. 主耶稣失去了他那份幸福， Yesus kehilangan hadirat itu.
耶稣也失去了那份神的同在， Yesus kehilangan persekutuan itu. 耶稣也失去了那份与神的相交， Supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah dan menikmati Allah. 为了让我们能够进入到神的同在，并且享有神的同在。 Saudara, kita sering berpikir Tuhan membuat kita bahagia. 很多时候我们认为神你让我们能够变成感到幸福， Tapi firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. 但是神的话他所给我们的指示是更加深的理解。 Tuhan itu bukan sekedar pemberi kebahagiaan. 我们的主不是就单单是赐予我们幸福的主， Dia sendiri adalah kebahagiaan itu. 可是他自己却是幸福的。 Saudara, menikmati Tuhan itu bukan tambahan dalam hidup kita, tapi pusat hidup kita. 我们再一次能够拥有主耶稣基督，并不是他所赐给我们的单单罢了，但是是神所赐给我们的证据。 Menikmati Tuhan itu bukan pelengkap kebahagiaan, tapi sumber dan isi kebahagiaan itu sendiri. 我们能够从神那里领受他赐给我们的幸福，并不是附加品，可是是主所赐给我们的这一 Saudara, 切恩典。 selama hati kita masih terbagi, kita masih terus mencari kebahagiaan, tapi kita tidak akan pernah menemukannya. 因此，只要我们的心仍然心怀恶意，我们在不断的在那里寻求这个幸福的时候，那么我们将永远没有办法满足。 Sampai pada satu titik di mana kita percaya dan mengaku, Tuhan adalah gembalaku. 以至于到最后，我们要承认，主啊，你是我的牧者， Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. 主是我们的牧者，这就已经足够了。 Disitulah kita bisa menikmati Dia. 那么就是从那个起点，我们可以开始享有神的同在 Di。situ kita menemukan kebahagiaan sejati. 我们也可以在此刻能够真正的体会到一个幸福、真正的幸福的价值。 Saudara, hari ini kita sudah melihat dengan jelas 弟兄姐妹们，今天我们从神的话已经清楚的知道， tujuan hidup kita bukan diri kita, tapi memuliakan Allah melalui Kristus. 我们的人生并不是为我们自己，但是要为荣耀神。 Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi membentuk kita menjadi serupa Kristus. 神不是只有单单来拯救我们，可是他在那里要塑造我们，使我们越来越像主耶稣基督。 Dan di dalam perjalanan itu Tuhan tidak membawa kita pada kekosongan, tetapi membawa kita pada sesuatu yang paling dalam, yaitu menikmati Dia. 那么在这一切的过程当中，神没有让我们的心感到空虚，可是他越来越叫我们能够从心里面真正的经历到享有他所赐给我们的幸福。 Maka sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal. 那么现在我们再一次回到起先的这个问题： Apakah Tuhan menciptakan kita untuk bahagia? 我们的神创造我们，是否为我们的幸福吗？ Jawabannya bergantung pada apa yang kita maksud dengan kebahagiaan itu. 他的答案是在乎我们对这个幸福到底有什么看法和感想。 Banyak orang mengira kebahagiaan itu adalah kesenangan. 有很多人认为幸福就是我们很快乐， Padahal kesenangan hanya menyentuh permukaan hidup. 其实快乐呢、喜乐，只不过是在我们的表面上所想尽的一切。 Kebahagiaan sejati itu terletak pada kedalaman relasi manusia dengan Allah. 真实的幸福就是在乎于我们的内心深处和神有密切的关系， Saudara, disinilah Injil membawa kita lebih jauh. 就是因着有这样的福音带我们进入更深的一层的认识， Bukan pada sekedar hidup yang baik. 并不是就单单看到一个很好的生活罢了， Bukan pada sekedar hidup yang harmonis. 不是看起来是一个很和谐的生活罢了 Tapi，hidup yang menikmati Allah sendiri. 但是我们却能够在主里享受他，享有他所赐给我们一切的幸福。 Kesenangan dunia bisa memberikan rasa senang, tapi tidak pernah memberikan kepenuhan.
世界的一切种种的欢乐，可以让我们感到快乐，可是我们却不能够感到满足。 Menikmati Tuhan membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih dalam. 当我们享受神的时候，能够带入给我们更深的理解， Sesuatu yang tidak tergantung pada keadaan. 是一个来自神，没有再次遭受到我们四周围的环境的影响的， Sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh apapun dan siapapun. 是一件不能够人手不能够从神那里夺去给我们的幸福的， Sesuatu yang memberi makna sejati bagi hidup kita. 因为这个是非常的有价值的。 Saudara, Tuhan menciptakan kita bukan untuk bahagia. 弟兄姐妹们，神创造我们，并不是只有单单为着幸福罢了， Dia menciptakan kita untuk menikmati Dia. 可是他却创造我们，使我们可以在他里面享受他，享有他。 Karena di dalam Dialah kebahagiaan sejati itu sendiri. 因为就是在他里面，就是幸福的源头，是他自己是幸福的。 Selama kita hidup untuk diri sendiri, 正当我们还是为我们自己而活的时 kita 候， akan terus mengejar kesenangan. 我们不住的在那里追求快乐， Tapi kita tidak pernah sampai. 可是我们却没有办法达到这个快乐的境界。 Selama kita mencari kebahagiaan di luar Kristus, 正当我们在主耶稣基督以外来寻求这个喜乐的话， kita tidak akan pernah menemukan apa yang kita cari. 我们不可能，并且没有办法找到我们所要正在追求的幸福。 Tapi ketika hidup kita kembali kepada Kristus, di situ kita menemukan arah. 可是，正当我们再一次回到神那里，就是在那里我们找到了这一个方向， Di situ kita mulai menikmati Dia. 就是在这个地方，我们开始来享受神， Bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Allah. 并不是为我们自己，可是为荣耀神。 Terakhir saudara, 最后， Tuhan tidak panggil kita untuk sekedar memperbaiki hidup kita. 神呼召我们，不仅就单单要改善我们的生活， Dia panggil kita untuk menyerahkan hidup kita. 但是他呼召我们要献上我们的生命。 Dia panggil kita bukan untuk sekedar menjadi lebih baik, tetapi hidup bagi Kristus. 他呼召我们不是单单叫我们过得变好，可是要为基督而活。 Saudara, pada akhirnya yang kita butuhkan bukan lebih banyak hal, 以至于到最后，我们所需要的不是更多的食物， tapi hanya satu pribadi, 而是只有一位， Juru Selamat kita, 就是我们的救主 Yesus 主 Kristus. 耶稣基督。 Hidup hanya menemukan tujuannya ketika berpusat pada Kristus. 我们的生命只有在以基督为中心的时候，我们才能找到他真正的目标。 Di dalam Kristus kita memuliakan Allah dan menikmati Allah sebagai kebahagiaan sejati. 在主耶稣基督里面，我们来荣耀神，并且以基督使我们能够得到真正的喜乐。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。